Ada arus, ada arus dia, arus mengalir. Ini konduktor tiba-tiba ada arus mengalir. Kita pun dah tahu, kita pun dah yakin bahawa di sekitar ini nanti ada medan magnet. Medan magnet dia dalam bentuk bulat lah. Sebab dia memang bulat. Sebab logam tu bulat. Logam tu bulat macam ni. Kan? Bukan bulat lah maksudnya. Dia punya keratan rentas dia tu bulat. Dia panjang macam ni. Keratan rentas dia bulat. So, medan magnet dia ada di sekitar inilah. Kalau boleh tengok kamera cikgu lah. Sekitar inilah. Sekitar pen ini. Boleh? So, faham situ. Okey, sekarang. Mana arah dia? Kita tahu tadi medan magnet ini mesti ada arah. Kalau magnet kekal, mesti ada arah utara selatan. So, medan magnet dia utara ke selatan. Utara ke selatan. Mesti ada arah. Barulah kalau kita letak kompas, kita akan dapati kompas itu nanti terpesong. Kan terpesong ataupun deflected. Bergerak. Bertindak balas. Boleh, mesti ada arah. Okey, kalau ada arah, mana arah dia? Mana arah dia? Mana arah dia? Maka kita pun menggunakan satu petua. Petua genggaman tangan kanan digunakan bagi menentukan arah medan magnet yang arah medan magnet yang dihasilkan oleh satu konduktor pembawa arus. Boleh, arah medan magnet yang dihasilkan oleh satu konduktor pembawa arus. Okey, macam mana? Tengok dulu Okey, sekarang bila cikgu ada satu konduktor, cikgu kata konduktor cikgu macam ini. Cikgu tebalkan sikit konduktor cikgu macam ni. Zap. Boleh. Cikgu pun letak satu cardboard sini. Kat sini cikgu letak satu cardboard. Kat sini cikgu letak satu cardboard. Cardboard dia tu ada di antara arus tu. Macam tu. Padam balik arus. Padam balik konduktor. Okey, padam balik ni dulu. Bila ada arus mengalir, tu bila ni. Okey, sekarang cikgu pun ada satu konduktor. Cikgu pun tebuk kat situ. Boleh? Sekarang bila dah cikgu tebuk dekat situ, cikgu pun dulu sebelum ni cikgu pun letak magnet dekat sini. Bukan magnet, cikgu letak kompas. Kompas dekat sini satu, dekat sini satu cikgu letak kompas. Boleh. Asalnya kompas ni akan menunjukkan arah utara bumi. Faham kan? Arah utara bumi. Mesti tunjuk arah utara bumi. Zam. Utara bumi sini. Kalau cikgu letak kompas satu lagi kat sini, masih lagi arah utara bumi. Boleh? Okey. Lepas tu, ada arah utara bumi. Sebab kabel ini tak ada arus. Okey. Sekarang, apa cikgu buat? Cikgu pun bahagi dia arus. Cikgu pun alihkan dia satu arus. Arus mengalir ke sini. Nampak ke warna kuning? Tak nampak warna kuning, kita letak warna ni. Arus mengalir ke situ. Atas je tu. Arus mengalir ke atas. Boleh? Arus mengalir ke atas. Bila arus mengalir ke atas, cikgu dah pasti kompas yang dekat sini ni, dia tukar. Kompas dekat situ, dia tukar jadi sini. Ke bawah. Kompas yang dekat yang kedua ini, dia tukar. Dia tukar. Jadi sini. Kompas yang ini pula tak berubah. Boleh? So, kenapa kompas ni berubah? Kita tahu bahawa kalau dia tidak menunjuk arah utara bumi, maka dia mesti menunjukkan arah magnetic field. Arah medan magnet. So, kita setuju tadi dan sekarang bahawa rupanya sebenarnya mesti kat sekitar kawasan ini adanya medan magnet. Kan? Okey, mana arah medan magnet? Ikut arah kompas tu nanti. Arah sini. Boleh? Dan benda ini dibuat oleh disimpulkan atau dijumpai oleh seorang manusia. Maka dia pun simpulkan bahawa nak tahu arah medan magnet menggunakan
kaedah petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Okey, macam mana petua genggaman tangan kanan? Guna tangan kanan masing-masing. Ini tangan kanan cikgu. Tangan kanan masing-masing. Okey, ibu jari itu menunjukkan kepada arah arus. Arah arus. Arus ni bila? Bila dia ada arus lah. Okey, bila dah tunjukkan arah arus, kita ada 4 jari lagi. Dengan pantas, kita genggamkan kita punya jari, maka 4 anak jari ni bergeraklah. Boleh? Bila kita genggam tu, maka dia bergerak. Ya, tengok. Kita genggam tu, dia bergerak. Arah pergerakan anak jari ni menunjukkan arah medan magnet. So, boleh? Arah medan magnet. So, macam mana? Tengok. So, kalau arah arus ini ke atas, tengok ya. Kalau arah arus ini ke atas macam ini, sebab dia positif kat bawah, negatif ke atas, maka arah arus dia adalah ke atas. Maka kita tahu di sekitar ini nanti tadi ada medan magnet. Menggunakan petua genggaman tangan kanan, arus ke atas, maka kita genggam. Genggaman kita tu akan bergerak ke sini. Boleh? Ini yang anak panah ini adalah menunjukkan arah medan magnet. Arah medan magnet. Okey, kalau dia tanya, so cikgu, kalau arah arus berbeza, arah medan magnet akan berbeza. Ya. Contoh, arah arus cikgu ke bawah macam ini, maka tahu kat sini akan ada medan magnet. Itu tahu. Kan? Sekarang isu dia kita nak tahu arah arus dia, arah medan dia. Menggunakan petua genggaman tangan kanan, ibu jari ke bawah dan ini ialah dia punya arah medan magnet. So, ibu jari ke bawah, ini ialah arah medan magnet. Arah medan magnet dia ke sini. Boleh. Okey, ada soalan. Saya bagi 1 minit. Ada soalan? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Tak ada cikgu. Bagus tak ada. Dengar ke tak dengar cikgu cakap? Tak ada. Bagus. Syahirah. Selamat. Cikgu, kalau tuan tangan kiri boleh ke cikgu? Tak boleh. Mesti guna tangan kanan. Petua ni memang untuk tangan kanan. Tak boleh untuk tangan kiri. Petua ni memang untuk tangan kanan sahaja. Boleh? Okey. Okey, kalau tak ada soalan, kita sambung. Tengok, dia kata, ibu jari ni pada arah arus. Positif ke negatif. Jari ni, arah jari yang lain adalah arah medan. So, medan magnet dia dalam arah yang inilah. Lawan arah jam ke ikut arah jam? Lawan arah jam. Saya jarang tengok jam. Lawan arah jam kan? Lawan arah jam. Lawan arah. Boleh. Okey, sambung. Contoh lain. Okey, dia kata, apabila arus mengalir dalam satu konduktor, medan magnet akan terhasil di sekitar konduktor tu. Contoh yang kita tengok kat sini. Contoh cikgu ini ialah, cikgu guna warna hitam, ini positif. Ini kena tahu, ini positif, ini negatif. So, arah arus gerak sini. Arah arus bergerak sini. Arah arus bergerak sini. Arah arus bergerak sini. Dan balik semula ke sinilah. Maka kalau dekat sini, sini pun akan ada medan magnet. Kita nak tengok yang kat tengah-tengah ni dulu. Kat sini nanti akan ada medan magnet. Medan magnet dia, kalau cikgu buat ini, medan magnet dia mesti membulat kat sini lah. Medan magnet dia kat sini lah. Okey, kalau kita nak tahu arah medan magnet menggunakan petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan, arus dia bergerak ke bawah, maka medan magnet dia macam ni. Boleh, medan magnet dia macam ni. Okey, mudah. Easy. Kan? Okey, sambung. Kalau easy, sambung. Sambung, jaga cepat sikit kalau sambung. Kita akan dapati ni arus mengalir ada medan magnet lah menggunakan petua genggaman tangan kanan ya. Petua genggaman tangan kanan. Kalau dia buat macam ni pun
Contoh, tentukan arah medan magnet dalam kes berikut. Arus naik atas. So, arus naik atas, ini ialah medan magnet dia. Genggam tu, kita akan dapat medan magnet dia. Bila medan magnet dia kita dapat, maka kita akan dapat sinilah arah medan magnet dia. So, arus ke atas, arah medan magnet. Guna tangan kanan ya, arah medan. Sini, belah sini, belah sini. Nah, dia membulat macam tu. Membulat macam tu. Membulat macam tu. Boleh. Okey. Membulat macam tu ya. Kalau dia nak tentukan jarum kompas pun boleh. Tentukan jarum kompas pun boleh. Okey, seterusnya. Kalau cikgu pun ada, katalah pelbagai corak medan magnet ya. Cikgu pun ada satu cardboard. Cikgu ada satu cardboard. Ni cikgu lukis cardboard cikgu ni. Cikgu pun ada satu dawai yang macam ini. Besar sikit dawai. Macam tu. Cikgu pun letak arus. Arus. Ni nampak dia punya arus ni. Arus ni daripada sini. Arus ni daripada sini ke sini lah. Arus naik. Boleh? Maka di sekitar dawai ni, mana-mana tempat pada dawai ni, asalkan ada arus, maka ada di sekitar dawai ni nanti akan ada medan magnet. Sini pun ada medan magnet. Sini pun akan ada medan magnet juga. Apa cikgu lukis kat sini? Dekat atas board ni lah. Dekat sini pun akan ada medan magnet. Susahlah lukis tak ada board ni. Ada board ni boleh lukis lah. So kalau kita letak kompas dekat sini, kompas ini pun akan deflect juga berdasarkan arah medan magnet. Macam mana arah medan magnet? Sama juga guna genggaman tangan kanan. Boleh? Genggaman tangan kanan, arus. Yang ini ialah medan magnet. Arus medan magnet. So medan magnet dia arah sini. Kalau sini arus medan magnet. Medan magnet dia sini ke atas. Kan? Sini akan ke bawah. Medan magnet. Boleh? Sambung. So, kalau kita tengok slide seterusnya. Oh, situ akan ada medan magnet lah. Ini arah medan magnet. Sini pun arah medan magnet. Boleh? Sini pun sama. Sini arah medan magnet. Sini arah medan magnet. Diguna petua genggaman tangan kanan. Okey. Seterusnya, kalau cikgu pun tak cukup kuat. Straight wire tadi tak cukup kuat. Cikgu lengkungkan satu, kita panggil sebagai gelung, tak cukup kuat. Cikgu pun buat panjang. Ni, banyak lengkung ni. Banyak gelung ni. Banyak gelung ini kita namakan sebagai solenoid. Boleh? Kita menamakan sebagai solenoid. Solenoid ini tengok betul-betul ya. Okey, bila ada solenoid ini, maka ada terminal positif, terminal negatif. Sama je sebab ada arus. Arus akan mengalir daripada positif sini. Tengok ya, follow cikgu ya. Positif sini, arus mengalir. Pergi sini, dia akan naik kat sinilah positif. Lepas tu turun ke bawah sana. Cikgu ada gelung kat belakang sana ni. Kat belakang ni ada gelung ni. Turun bawah sana. Naik kat sini pula. Turun bawah sana. Naik kat sini pula. Turun bawah sana. Turun bawah. Sini turun bawah ni. Turun belakang board ni. Bawah board ni. Turun naik kat sini. Turun naik kat sini. Boleh? Okey. Setiap kali dekat sini ni nanti sepatutnya ada medan magnet lah. Sini pun ada medan magnet. Sini pun ada medan magnet. Sini pun ada medan magnet. Cuma kalau kita nak gunakan petua genggaman tangan kanan tadi akan ada banyak lah. Ini barulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gegelung. 7 gelung. Jadi gegelung. Jadi solenoid. Solenoid ni adalah gegelung. Gegelung ni maksudnya gelung yang banyak lah. Gegelung. Boleh? Okey. So baru ada 7. Kalau ada 20, kalau ada 100, susah juga kita nak buat satu-satu. Maka ada satu lagi petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Petua genggaman tangan kanan juga untuk solenoid. Cikgu tulis sini Petua, tak ada dalam nota tu. Petua genggaman tangan kanan
untuk solenoid. Untuk solenoid. Boleh. Tadi petua genggaman tangan kanan juga tahu. Untuk apa? Untuk straight wire. Untuk wire biasa. Ataupun untuk konduktor lurus. Boleh. Untuk solenoid. Tengok untuk solenoid. Nama cikgu ni nampak? Untuk solenoid, tadi dulu ya. Tadi ibu jari arah arus. Jari-jari jemari kita ni, lembut sangat tangan cikgu ni, kan? Ialah untuk arah medan magnet. Betul? Jari-jari untuk medan magnet. Boleh? Sekarang, petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Jejari ni dulu adalah arah arus. So, arah arus mana? Kalau tengok dekat gambar slide cikgu tu, arah arus dia naik atas. Tahu? Arah arus dia naik atas. Kan? Ni, arah arus naik atas kat mana ni? Anak panah cikgu buat ni. Arah arus dia naik atas ni. Bila arah arus dia naik atas, kita pun genggam. Genggam solenoid tu. Genggam ikut arah arus. Arah arus naik atas, kita pun buka kita punya ni, ibu jari. Tap. Boleh? Ibu jari ni ialah arah kutub utara. North Pole. So, saya ulang sekali lagi. Petua genggaman tangan kanan sekarang ini adalah untuk solenoid. Sebab solenoid ini gegelung dia banyak sangat. Boleh? So, bila macam mana petua genggaman tangan kanan? Kalau petua genggaman tangan kanan biasa tadi, ibu jari untuk arus. Genggam tangan untuk medan magnet. Okey, good. Sekarang, genggaman tangan untuk arus. Terbalik. Genggaman tangan untuk arus. So, arus dalam kes cikgu, kes tengok kat screen tu, kes cikgu arus naik atas. Dekat warna pink cikgu tulis tu, arus naik atas, genggam. Arus naik atas, genggam. Arus naik atas, genggam. Dah genggam, maka keluarkan ibu jari. Ibu jari ni sekarang menunjukkan arah kutub utara. North Pole. Boleh? Arah kutub utara. So, kita boleh kata, cikgu ni, so, untuk solenoid ini, belah sini adalah utara. Confirm lah belah sini adalah selatan. Dia tak boleh utara dua-dua. Utara satu, selatan satu lah. Kan? Okey, bila dah tahu sini utara, mana magnetic field-nya? Kan? Mana magnetic field-nya? Magnetic field-nya macam tadi yang awal cikgu sebut. Medan magnet ini mesti always keluar daripada utara, masuk pada selatan. Ini medan magnet. Bila dia dalam bentuk solenoid, medan magnet dia akan jadi besar. Jadilah. Untuk solenoid, jadilah. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Bagus. Asyik Ahmad Sarah. Tak ada. Boleh? Tak ada. So, ini ialah medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid. Daripada ada arus mengalir. So, kalau tak ada arus mengalir. Katalah tak ada arus mengalir. Tak ada arus mengalir. Kat sini ni tak ada bateri. Bateri ni tak ada. Maka mana arus arah medan dia? Sama macam tadi ke tak? Cikgu nak tahu. Arah medan dia sama macam tadi ke tak? Tak ada. Tak ada. Betul lah. Tak ada arah medan lah. Tak ada medan magnet lah. Sebab tak ada arus mengalir. Boleh? Okey. Seterusnya. Kita pergi seterusnya dia kata, ni kutub magnet boleh ditentukan dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Tambah sikit takut awak tertukar, petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. So, ibu jari menunjukkan kutub utara dan genggaman jari menunjukkan arah arus. Boleh.
Okey, kita buat satu latihan dulu contoh. Okey, sekarang menentukan kutub magnet. Sekarang, cikgu nak tahu, cikgu nak tahu, belah A, belah sini cikgu sebut A, belah sini B. Senang cikgu tulis kat situ, cikgu bagi arahan, A ke B yang utara? A ke B yang utara? Guna genggaman tangan kanan. Okey, arus kat situ dia buat merah-merah tu turun ya. Arus turun lah merah-merah. Arus turun merah-merah. Merah-merah. Boleh? Okey, boleh jawab B, B. Oh, B. Oh, bagus-bagus. Nazhan Luqman. Syahirah Rahmat. Yang atas cikgu tak sempat baca. B. Okey, B. Betul. Betul ke? Okey, guna genggaman tangan kanan. Tengok genggaman tangan kanan. Maka tangan awak mesti menghadap ke awak macam ni lah. Sebab dia turun. Maka arah medan magnet ataupun arah kutub utara adalah B. Okey, B ni ialah utara. Utara. Sini selatan. Kalau dia suruh lukis medan magnet, mesti always keluar daripada utara, masuk selatan. Keluar utara, masuk selatan. Keluar utara, masuk selatan. Keluar utara, masuk selatan macam ni. Ya Allah, keluar utara sini salah ni. Padam balik. Keluar utara, dia sini utara kan? Sini selatan. So, keluar utara, masuk selatan. Ini arah dia. Keluar utara, masuk selatan. Hati-hati ya, mesti keluar utara, masuk selatan. Belah sini sama arah dia. Jangan awak buat sini utara, sini bergerak belah sana, sini bergerak belah sini. Awak buat macam bulat. Macam ni salah. Mesti utara pergi ke selatan. Utara pergi ke selatan. Beres. Okey, satu lagi. Yang ada nota tu boleh tulis jawapan dalam nota lah. Dalam nota tu cikgu bagi soalan je kan. Okey, satu lagi. Padam. Satu lagi soalan. Soalan dia. Ni pula. Ni soalan kedua. A ke B yang utara? A ke B yang utara? A. A. Ini awak tengok sebab dia terbalik daripada tadi kan. Bagus juga awak ni. Dia terbalik daripada tadi. A ni adalah utara. Yang ini selatan. So dia nanti akan pergi utara, pergi selatan. Boleh? Utara, pergi selatan. Okey. Kalau dia dalam bentuk, satu lagi saya tengok. Kalau dia dalam bentuk, dalam bentuk macam ni. Yang ni adalah magnet lah ni. Magnet pula. Yang ni adalah besi lah. Cuma besi dia dalam bentuk U-shape macam ni. Besi dalam bentuk U-shape. Besi biasa ni, konduktor biasa. Boleh. Belah sini, guna tangan kanan. Okey, belah sini utara. Boleh, bentuk utara, sini selatan lah. Sini selatan, sini utara. So kita akan dapat sini utara, sini selatan. Boleh Ni belah-belah, tak nampak tangan cikgu. Belah yang kedua, belah yang S tu, utara dia duduk bawah. So atas dia tu selatan. Yang belah sini, utara dia tu duduk atas. So sini utara, sini selatan. Boleh? Kutub untuk U-shape. Okey, sambung. Satu lagi. Last. Bukan last lah. Satu lagi. Tentukan kutub magnet. Okey, cikgu nak tahu kutub W, X, Y, Z. W je. Cikgu nak tahu W dengan Y je. W utara ke W selatan? W, cikgu nak tahu W dengan Y. Tulis. Tentukan arah arus dulu kan. Arus always mengalir daripada positif ke negatif. So ini arah arus. Cikgu tolong awak. Arah arus. Arus naik daripada belakang sana tau. Turun kat depan. Turun kat depan. Turun kat depan, naik belakang sana. Ini pun turun kat depan. Selatan W. W ni selatan. Guna tangan kanan, habis selatan.
Okey, so ini selatan. So X ni confirm utara. Y selatan juga. Sini Z utara. Mana itu? Okey, kalau ditanya apa jadi pada dua besi ni, utara dengan selatan apa jadi? Dia tarik. Sebab utara selatan ni dia akan tarik. Ada, bagus. Respon ke? Kalau tak respon, kita terus. Bagus. Okey, seterusnya. Oh, ditanya pula. Apa yang berlaku pada dua-dua teras? Apa yang berlaku tadi? Dia akan tertarik. Boleh. Bukan, ni dua-dua teras baru ni. Apa yang berlaku kepada dua-dua teras? Okey, kita tengok dulu. Utara pula. Boleh? Okey, ni arus. Kita selesaikan ini dulu. Arus naik atas. Arus naik atas ni. Daripada belakang arus keluar turun depan ni. Ui, salah. Daripada depan ni. Daripada depan ni kan. Okey, arus sini. Bolehkah? Arus ini naik daripada depan ni. Kan? Turun belakang sana. Naik daripada depan ni. Turun belakang sana. Dah, settle lah. Arus. Okey, dah arus. Tengok yang pertama, gegelung pertama. Naik atas, ini adalah naik atas, ini adalah utara. So, kalau utara, sini selatan. Ni pun sama, naik atas, sini adalah utara. Bila utara, sini selatan. Boleh? Bila utara, selatan, selatan dengan utara akan buat apa? Dia akan menarik. Boleh? Menarik antara satu sama satu. Okey, kat belakang tu nanti dalam nota awak ada beberapa lagi latihan benda yang sama lah. Benda yang sama. Okey. Ada soalan?